Okay, so ini dia punya syllabus ni Nanti you baca balik syllabus ni. Dia punya objektif, learning objektif dia Ini panjang sikit. Topik introduction dia panjang sikit. Semua sekali Nanti 1.6. Jadi banyak ayat sikit lah So saya go through slowly. Introduction to organic chemistry. Jadi what is organic chemistry What is organic chemistry? Kalau kata belajar organic chemistry, belajar apa ni? Saya orang tanya, apa yang belajar dalam organic chemistry? Apa yang belajar? Dia kata belajar kimia organik ni, belajar apa Jadi belajar kimia organik, you actually belajar organic compound Organic compound atau compound containing carbon compound. Organik tu maksudnya dia ada carbon. Bila belajar organic chemistry adalah you belajar tentang compound, organic compound. Compound containing carbon. Itu maksudnya you belajar organic chemistry. You belajar alkane, you belajar alkene, you belajar alkohol. Compound yang contain carbon. Organic compound. Okay, jadi organic compound contain hydrogen as well as carbon, other element, oxygen, nitrogen, halogen, sulfur, phosphorus, macam lagi ada organik macam. Jadi organic compounds ni banyak many varieties. Clothes kamu organik, food kamu pun organik, medicine organik, macam-macam lagi lah So semua tu organik. Jadi organic compound ni banyak many varieties. Dalam kehidupan kita seharian ni kita banyak gunakan organic compound. So it exists either as simple, complex, gas, liquid, solid, colored, colorless, macam Jadi organic chemistry play an immense role in human life. Lifespan has increased due to the isolation and synthesis of new drugs, antibiotics, vaccine. Yang sebut sekarang ni mencari vaksin COVID-19. Insects population control and more food available due to the pesticide, herbicides and fertilizers. Semua ni adalah organik lah Contraceptives, plastik, anesthetic, semua tu organik. Jadi ini dia contoh-contoh dia Sebab tadi dalam syllabus kamu tengok dia suruh bagikan contoh-contoh organic compound. Contohnya yang saya bagi ni yang ditulis dalam syllabus lah. Okay, methane, macam mana methane? Methane CH4. Bukan nak kena kamu hafal struktur ni kan. Kamu nampak dia struktur dia kompleks semua. Tapi bukan nak suruh hafal ni. Semua contoh-contoh ni kamu kena tahulah. Glukos tu adalah organik. Dia kalau dia bagi struktur, kamu tengok dia tahulah ada elemen-elemen apa dalam glukos. Urea. Bagi familiar lah sikit-sikit nikotin. Nikotin dalam apa? Dalam rokok, penicillin, ubat, antibiotik, caffeine dalam kopi. So apa lagi ada macam ni lah, DNA. Semua ni organik lah, dia ada karbon Dia punya yang lengkuk-lengkuk ni, corner ni semua ni adalah karbon ni. Jadi semua ni carbon compound. Carbon. Aspirin, pening kepala. Aspirin. Jadi semua ni adalah contoh-contoh organic compound Compound containing carbon. Organic chemistry adalah chemistry you study organic compound containing carbon. Okay.
Jadi kamu nampak ada yang dia tunjukkan, atom tu ada yang tak tunjukkan. Itu berdasarkan struktur yang dilukis lah. Dia nak buat skeletal ke, dia nak buat condense ke, dia nak buat expanded ke. Itu jenis-jenis cara kita lukis struktur. Okay. Kalau yang dia tunjukkan tu macam ini, dia tunjukkan nitrogen. N tu maksudnya nitrogen lah. C tu maksudnya carbon. Kalau dia tak tunjuk ni maksudnya carbon ni, ada carbon. O ni maksudnya oxygen. Itulah ada yang dia tunjuk atom, ada yang tak tunjuk. Ada yang bond tu dia tak tunjuk. Okay. Itu cara kita melukis. Jadi ini cara nak tunjuk cara nak lukis supaya kita boleh faham struktur tadi kan. Kadang-kadang diberi lukis ni, kamu tak faham ni apa benda, ada apa ni kan. Jadi kamu belajar dulu cara lukis struktur. Ini kita panggil structural formula. Organic compound sebab dia terlalu banyak, kita tak bagi dia secara molecular formula. Kita kena bagi dia secara structural formula. Untuk kenal organic compound tu kena bagi, kita panggil structural formula, kita lukis struktur. Tak boleh guna molecular formula. Tak boleh, sebab dia daripada satu molecular formula tu mungkin dia ada struktur yang berbeza. Jadi organic compound ni kita kena lukis dia punya struktur, baru kita tahu dia apa dia. Jadi penting kamu boleh lukis struktur dia atau structural formula. Boleh tak? Setakat ni so far okey? Saya tak nampak you all ni lah. Nampak N, M, W. Boleh dengar okey Okey. So far ni boleh, madam. Yang tak ada ni siapa ni? Ada seorang tak ada tau. Boleh. Siapa yang tak ada ni Syami tak ada cuba. Apa dengar? Siapa yang tak ada? Betul praktikal siapa dah? Saya. Saya tu siapa dia tak lupa dah. Syahmi. Syahmi Syahmi siapa yang tak ada Syahmi? Sebab dah ada balik dah. Tadi macam tak ada. Semua ni problem dah, data semua okey. Polis semua stable. Data dia. Ada siapa yang ada masalah? Nak tengok juga ni okey ke tak okey ni. Kalau siapa ada masalah abang kalau tak faham tanya. Okey, nanti video ni kamu akan view balik lah. Saya nak kamu boleh, kalau tak faham kamu boleh view balik video ni. Okay, so saya go on. Cuba kalau lagi you tak faham apa, you stop me Kemudian kita akan buatlah tutorial latihan-latihan sikit. Jadi banyak ayat sikit ni. So saya akan sambung. Okay, jadi structural formula, ini definition dia is a chemical formula that shows how the atoms in a molecule are bonded to each other. Jadi dalam structural formula, dia satu chemical formula, tapi dia shows how the atoms are bonded to each other in the molecule tu. Bagaimana atom terikat antara sama lain tu, dia tunjukkan. Okay. So, 3 type of structural formula. One is called expanded, 2 is condensed, and 3 is skeletal structure. Nah, expanded structure, condensed structure, skeletal structure. Saya ni nak buat ringkas tadi, saya tak tulis nanti belakang ni. Ada perkataan structure lah expanded structure, condensed structure, skeletal structure. So 3 types of structure formula. Expanded structure, condensed structure, skeletal structure. Okay, expanded structure tu macam mana? Expanded structure is a structure that indicates how atoms are attached to each other. It shows every atom and every bond and type of covalent bond. Every bond dengan every atom dia akan tunjuk. Tapi dia tak tunjuk. Ni bukan shape yang sebenar lah, macam shape
shape yang you all belajar sebelum ni, tetrahedra, trigonal planar. Jadi dalam structure formula dia tak tunjuk shape. Dia just tunjuk dalam expanded structure ni, dia tak tunjuk shape, dia tunjuk bagaimana atom terikat antara satu sama lain. How the atoms are bonded to each other, tunjuk all the atoms and all the bonds. Dia tunjuk. Misalnya di sini, dia bagi structure macam ni. Nama dia ni adalah 2,2-dimethyl hexane. Bawah sikit. 2,2-dimethyl hexane. Hexane tu maksudnya 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia punya parent dia. Dia ada bapak dia. Kata dia ada branch dia tu. Tangan-tangan dia. Dia ada metal. H3 ada 2. Pada kedudukan nombor 2. Ini penamaan ni tidak kena belajar ni Tapi ada more ni bukan nak ajar penamaan lagi. Saya nak tunjukkan yang dalam 2,2-dimethyl hexane ni, setiap karbon dengan hidrogen tu kita tunjukkan karbon dengan hidrogen dan ikatan setiap satu pun ditunjukkan. Itu maksudnya expanded structure. Okay. Yang kedua adalah condensed structure. Ini structure yang tadi juga ni. Sekarang dah tak tunjuk dah. Ikatan tu tak tunjuk. Okay. Ikatan tak tunjuk. Ditunjukkan atom tunjuk, karbon dengan hidrogen tu tunjuk. Okay. Tapi ada macam kurungan-kurungan juga. Ada kurungan-kurungan. Ini adalah condensed structure. Structure does not show single bond between carbon and hydrogen. But kalau ada carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond kena show lah. But carbon, ini double ni maksudnya carbon-carbon double bond. Triple bond ni maksudnya carbon-carbon triple bond. Shown, two or more similar group bonded to the same atom and branches are enclosed in brackets and subscript. Numeral is used to indicate its number. Maksudnya kalau kata dia branch, kita boleh tunjukkan dengan bracket. Macam tadi ini branch ni branch lah ni. Ni branch. Cabang-cabang dia tu. Ini dia punya induk dia, backbone dia. Lepas tu dia ada branch, dia ada ranting-ranting tepi dia tu. Yang tu ditunjukkan dengan bracket. Dan juga kalau dia berturutan pun kita tunjukkan dengan bracket juga. Ini saya tak tunjuk kat sini ayat di sini tak ada yang kata dia kalau dia berturutan. Okay. Ini maksudnya ini CH2 ada 3. Pun kita buat bracket juga. Saya contoh kat sini. Ini ni structure ni. Dia kalau kita nak buka balik nak tengok, nak faham dia sebenarnya kamu kena start dengan expanded lah supaya boleh faham. Jangan start dengan condense, nanti you pening tengok condense ni rapat sangat. Jadi kita buka balik tengok nak faham structure condense ni macam mana structure expanded dia. Dia ada C, ada H, ada 3 ujung sekali tu. Lepas tu dia ada C kan. Lepas tu dia ada CH3 ni ada 2. Macam tu. CH3 ada 2. Jadi maksudnya sini branch. Ini menunjukkan dia branch lah. Okay. Lepas tu sebelahnya tu dia ada CH2 tu ada 3. Ini CH2 ada 3 maksudnya CH2 itu turutan. CH2 ada 3 lagi satu CH2
Lepas tu hujung dia ada CH3. Jadi itu maksud dia Ni CH23 ni maksudnya dia kita panggil subsequent. Dia ada turutan subsequent. Turutan Beza kalau kata CH3 macam tu. CH3. Yang turutan tadi ni CH2 ni. Ini yang CH2. Itu CH3 ujung. Boleh faham tak Jadi nak habaq di sini condensed structure kita tak payah tunjuk dah. Karbon dengan karbon, ikatan antara karbon-karbon, karbon hidrogen tu single bond tu tak payah tunjuk. Tak boleh tunjuk Jangan tunjuk. Jadi tak tunjuk, does not show. Single bond karbon-karbon dan karbon hidrogen tu tak tunjuk. Jadi dia dalam bentuk condense. Kita rapatkan dia. Tapi kalau dia ada karbon-karbon double bond, karbon-karbon triple bond, kena tunjuk lah. Kalau ada karbon-karbon double bond, kena tunjuk lah macam tu. Karbon double bond. Karbon triple bond, kena tunjuk macam tu. Tunjuk triple bond. Okay, boleh faham? Maksudnya condense Jadi kalau nanti dia ada functional group yang ada O ke apa benda, dia ada cara jugalah nak tulis dia. Ini saya tunjukkan hanya hidrokarbon je dulu karbon hidrogen dulu. Basic dulu lah. Okay, skeletal structure pula. Skeletal structure pula. Okay, kita tak payah tunjuk langsung karbon dengan hidrogen tu. Does not show. Karbon dengan hidrogen tu jangan tunjuk. Kita nak buat rangka dia saja. Tapi kalau ada functional group, OH, NH2 tu kena tunjuk lah. Jadi bond kita tunjukkan dengan garis. Ini tadi daripada expanded structure yang CH3, CH3 ada 2, CH2, 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 CH2 ni jadi sini. Dia ada karbon hujung sekali ni CH3. Sini ada CH3, sini C, sini CH3, CH3. Kenapa ada titik ni sebab nak lukis structure ni tak boleh jadi pasal bubuh titik juga. Itulah mula-mula tak seperti. Jadi dia sebenarnya CH3 hujung ni C hujung ni adalah C, CH3 yang ni. Ini ada CH2, CH3, hujung ni CH3, CH3, ni ada karbon, ni CH2, CH2 ni CH2, hujung sekali CH3. Jadi dia kena buat lengkup-lengkup macam tu. Setiap corner, hujung, end and corner ni karbon. Hujung dan corner tu adalah karbon. Carbon atoms are at the beginning, corner and end of the line. Ada karbon ni, karbon. Okay, semua tengah azan. Cuba kamu buat ni. Dekat buku you all cuba buat tak? Expanded dengan skeletal. Cuba dulu. Kamu tulis kat nota
tak? Rumah saya ni dekat dengan masjid. Kelas banyak satu. Okay tak? Boleh buat tak ni contoh yang saya buat ni? Madam tak reti yang skeletal tu. Ya betul Expanded Skeleton ni kita pun nak buat W boleh, nak buat M boleh. Kamu tengok apa cover ni Ni apa cover kan? Tengok daripada expanded. Kita kena tengok daripada expanded tau. Jangan tengok daripada skeleton, daripada condense. Condense kamu pening. Kamu tengok daripada condense tu buat skeletal. Tengok yang condense, daripada condense. Buat expanded. Expanded baru buat skeletal. Tidak pening. Kena make sure you faham dulu dia punya kedudukan item-item tu macam mana. Baru kita buat skeletal Jadi daripada condense tadi macam ni, CH3, CH2 ada 3. CH2 ada 3 tu turutan CH3 hujung, CH3 ni. Jadi kita boleh buat skeletal tu, you nak buat M boleh, you nak buat W boleh. Ni saya buat W, saya buat atas ke bawah. Kalau nak bawah nak atas pun boleh. Nak buat M pun boleh. Ni kan kira 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon. 1, 2, hujung ni 1, 2, 3, 4, 5. Ni M. Dia tak ada branch dia CH3, CH2, 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 CH3. Skeletal tak boleh tunjuk carbon dengan hidrogen tu. Kita buat garis je. Kita buat tunjuk corner-corner dia. Hujung dengan corner ni adalah carbon. Jadi CH3. Carbon you kena faham. Carbon kalau dia single bond, dia macam tu single bond. Tangan dia ada 4 kalau dia single bond. Dia kena kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Carbon ni kalau dia single bond, tangan dia 4 macam tu. Kalau dia ada double bond, dia kalau dia ada double bond macam tu. Dia 2 hidrogen, tak boleh tak ni. Macam tu, kalau ada double bond dia 4. 1, 2, 3, 4. Baru dia octet. 2, 4, 6, 8. Kalau dia triple bond, dia tak muat ni. Kalau triple bond dia ada, maksudnya dia single bond 1, triple bond 1. Kalau dia ada triple bond, triple bond macam tu, baru dia octet boleh. So ini sambung yang ni tadi CH3 tak muat dalam ruang ni, sebab besar sangat atas ni CH3, C ada H, lepas tu CH3 branch dia lepas tu ada C, H ada 3. Ini untuk yang ni Okey, jadi maksudnya skeletal dia ni nak buat kotak pula. Ni 1, 2 kan. 1, 2, 3 dia. 1, 2, 3. Satu bawah 1. Betul deh. Letak cantik pada sikit. Nak buat Y boleh. Buat macam tu Y boleh. You nak buat V. Naik ke atas macam tu pun boleh. Maksudnya ini, misal ni nak buat bawah ke nak buat atas ke, tak kisah. Tak semestinya duduk bawah, you nak tulis ke bawah. Tak sedar. Asalkan on this carbon. Carbon yang tengah ni ada satu metal. Nak buat dia duduk di atas ke dia duduk di bawah ke tak kisah. Ataupun nak buat macam tu ke. Macam tu, boleh je. Boleh Yang kedua ni yang ketiga. C ni ada H, ada 3. Sebenarnya expanded ni kena tunjukkan semua atom dan garis dia dan buka semua. C ada double bond dengan O. C, H ada 3.
3, 4 carbon ni. Tangan single bond 4. Kalau dia ada double bond, okay, double bond dengan O ni, maksudnya ada lagi 2 single bond. Okay. Jadi skeletonnya jadi macam mana? Carbon tak tunjuk kan? Ini. Yang ini kena tunjuk lah. Double bond. O ni kena tunjuk. Nampak ke bawah ke, nampak ke atas boleh. Okay, jadi yang ini, kalau kamu tengok ni, ini satu gelang tau. Oh, ini patutnya kena edit sikit. Betulkan dia punya structure ni. Ini ni, kalau kata ini nak buat condense, jadi semua atom kita tunjuk. Semua garis ikatan kita tak tunjuk. Tapi kalau gelang dia kena tunjuk juga. Yang ni kena ada ni, carbon ni kena ada. Dia tersilap sikit. Typing error. Sekejap. Saya ingat saya dah edit pun. Edit yang ni. C ni dia ada H tau. Sini ada C, kita ada H. Kita baru CH2, Cl. Nah, dekat corner tu ada C, C tu ada H. 1, 2, 3, 4 kan. Okay, kita buat expanded. Dia satu gelang. Jadi walaupun dia gelang, tapi kita tak bolehlah buka gelang tu jadi lurus. Dia tetap dalam gelang. Jadi dia bentuk gelang. Gelang ni gelang 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Gelang 5 carbon. Sini ada satu C. Itu ada Cl. Okey. Jadi dia tunjukkan kalau expanded, setiap atom dan bond tu ditunjukkan. Dia gelang. Tak bolehlah buka gelang tu jadi lurus. Cuma kita tunjukkan dia. Dalam gelang, macam dalam gelang lah. Gelang 5. Okay, ni ada H. Ini angin kuat lah. Biasa. Bunga sembilan itu lah. Sekejap. Okey, tunjukkan setiap atom dan ikatan kena tunjukkan. Itu maksudnya expanded. Kalau dia gelang, jangan pergi buka pula gelang tu jadi lurus, tak boleh. Dia tetap dalam gelang. Cuma kita tunjukkan. Jadi kalau kata ke dalam bentuk condense, jangan tak tunjuk garis ikatan antara yang gelang, yang dalam gelang tu kena tunjuk. Jadi kalau gelang, dalam condense, kalau kita tak tunjuk, macam mana nak tunjuk benda tu gelang kan? Jadi dia kena tunjuk garis ikatan tu. Condense dia kena tunjuk. Kalau macam yang lain, tak payah tunjuk garis ikatan antara karbon-karbon tu, condense. Tapi bila dia gelang, dia kena tunjuk. Baru kita nampak benda tu gelang. Okey? Yang kita tak tunjuk tu adalah yang kalau dia ada, macam ni dengan hidrogen ni, jangan tunjuk yang garis ikatan dia. Yang kat tepi ni. CH2, Cl tu jangan tunjuk garis ikatan. Tapi yang dekat gelang tu kena tunjuk garis ikatan. Okay, faham tak? Okay, kalau skeleton ni sebenarnya sesuai untuk yang gelang ni lah. Skeleton, dia ada 5 carbon. Okay, so 5 carbon. Untuk nampak nak terlebih kan. Ini mesti nak terlebih Padahal dia. Bagi elok sikit. Sekarang you jangan pakai pembaris. Just freehand je. Agak-agak je macam tu. Kalau tak elok, padam. Memang kena berlatih macam tu. Jangan pakai pembaris. Jangan pakai pembaris. Jangan sekali-kali pakai pembaris. You latih dengan tangan freehand je. Kalau tak elok, padam. At the beginning memang pelik sikit, tak elok kan. Lama-lama okey lah. Tengok. Buat pergi elok. Okay, 5 carbon. Lepas tu dia ada CH2 kat sini kan.
CH2, okay, kita buat naik sikit. Yang C, hujung ni CH2, hujung ni adalah Cl. Jadi sini CH2, ni Cl. Sini tak ada karbon dah. Sini ada CH2, sini tak ada C dah, ni Cl. Okay, like that, skeletal. Okay, yang ini step ni karbon karbon. Jadi kalau kamu nak buat bentuk macam ni juga dalam bentuk expanded pun boleh. Nak buat macam tu juga. Supaya tak keliru kan. Nak buat macam tu juga. Tapi kena tunjuklah. Karbon. Kan. Dia ada double bond dengan O. Karbon. Okay, lepas tu semua tu dia ada hidrogen. Senang kan susah? Boleh tak? Agak susah untuk faham. Mula-mula. Agak susah, madam. Mula-mula aja. Kalau benda ni pun kamu susah. Mana nak main lagi macam-macam gitu. Ni baru lukis, belajar lukis ya adik. Jadi semua skeleton ni kamu kena faham yang tak ditunjuk tu dia ada karbon dengan hidrogen tak tunjuk tau. Ni kita buka balik. Karbon, lepas tu dia ada berapa hidrogen? Dia ada 3 hidrogen kan tadi saya kata. Kalau dia single bond kan hujung ni dia ada CH3. H ada 3. Sebab dia terikat dengan satu karbon. Lepas tu karbon tu kena ada H ada 2 lah. Ini yang kena faham lah Yang dia tunjuk sini dia ada karbon. Bucu-bucu tu. Hujung dan bucu tu ada karbon. Jadi kita tengok kalau dia kata double bond O yang tak tunjuk satu nak bagi cukup dia 4 tu maksudnya ada H. H dia tak tunjuk kat sini. C double bond OH ni. Sini. H tu tak tunjuk. Kalau tidak 1 2 3 saja kan dia kena 4 kan karbon. 4 kalau ada double bond 1 2 single bond. Jadi dengan H tu satu ni ni. Ada H tu orang silap. Ni 1 2 3 maksudnya dia ada H. Ini H ada 2. H ada 3. Tidak. Jadi skeletal. Jangan buat ada karbon-karbon jadi saya nak tunjuk kat you all je tu. Skeletal macam tu. Jangan tunjuk karbon-karbon tu. Okey, jadi kondensnya kita tak mau tunjuk lagi dah karbon hidrogen tu sekarang tinggal karbon dengan hidrogen je. Jangan tunjuk ikatan dia. So CH3 apa nak clear semua sambil buat kan. CH3 CH2 ni. Ini C. Okey, dia ada H. Ini C double bond OH. C double bond OH tu dia adalah kita buat kurungan. Sama dia macam seperti CHO. Dia tak boleh COH. Ada sebab lah. Sebab ini adalah aldehyde. Aldehyde dia CHO. Okay. Kita sambung balik CH2 CH3. Sebenarnya kadang-kadang kita nak tulis structure ni ada juga cara lain pun boleh juga. Kamu nak ambil yang ni di parent pun boleh. Kamu nak kurungankan CH2 CH3 ni pun boleh. Ada banyak cara. Kadang-kadang tu cara tu ada banyak cara lah kita nak buat. Nak lukis structure tu. Asalkan bila kita buat structure tu secara condense ke skeletal ke condense atau skeletal ni kita buat ni bila kita buka dia kita dapat balik structure expanded tu macam mana. Maksudnya cara nak lukis tu mungkin ada beberapa lah. Dalam bentuk yang condense ni lah, yang condense ni mungkin ada cara dia beberapa. Skeletal ada beberapa dari segi bentuknya nak tulis ke atas ke bawah gitulah
Tapi condense ni dia cara nak tulis tu pun ada beberapa. Tapi somehow kalau kita buka balik tu, kita akan dapat structure yang sama. Yang expanded ni lah. Ya. Condense ni ada beberapa cara lah. Dia. Sekarang ni yang kamu nak kena faham ialah kalau kata expanded tu kena tulis semua. Condense tu jangan tunjuk ikatan lagi dah. Kecuali yang ada functional group. Dan skeletal tu rangka terus. Atom tak ditunjukkan kecuali functional group. Dia tunjuk garis-garis saja. Ada nampak beza dia. Tadi saya dah bincang habis atas ni. Skeletal structure tadi tak habis kan. Terus pada contoh ni lah. Okey. Okay tak? Okay, lagi kita tengok lagi ada contoh-contoh lain ke? Bawah ada lagi tak? Lantai satu ni. Ini sekarang dia bagi expanded. Ni gelang Gelang Okay, jadi saya kata tadi kalau dia gelang, kalau nak buat condense, tak boleh tak tunjuk ikatan antara karbon-karbon yang dalam gelang tu. Kena tunjuk. Kan tadi kalau kita condense jangan tunjukkan. Tapi kalau gelang kena tunjuk lah. Sebab dia gelang. Kalau tak tunjuk macam mana you nak buat apa ni. Jadi berkumpul macam mana kan. Gelang. Jadi ikatan dalam gelang tu kita tunjuk. Walaupun dia condense Ni gelang 6. Ada double bond. Yang kita condense adalah yang side dia tu. Gelang ni kita tunjuk. Okay, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tepi-tepi ni kita condensekan. H ada 2. H ada 2. H ada 1. Jangan tunjuk garis H ada 1. H ada 2. Ni. H ada 2. Okay. Okay, skeletal. Senang lah buat macam tu. Dia double bond. Okay, dah. Ni sebenarnya dia ada H ada 2. H ada 2 kat carbon ni. H ada 2. H ada 2. Ini H ada 1. H ada 1 kat sini. 1, 2, 3, 4 kan. 1, 2, 3, 4. Boleh ke tak? Dia seronok no? Seronok tak? Tak seronok? So banding seronok dulu. Okay, dia tak payah nak tekan kalkulator. Banding ni kena ada kertas lukis. Okay, CH3COOH ni maksudnya kalau kita condense CH3 COOH lah. Atau nak buat CO ada 2 pun boleh. CH3, terus saya ada kadang-kadang ada beberapa cara. CO2, H. Dah agak orang buat macam tu. Tapi kan selalunya yang ni lah Jangan-jangan CO2H ni. Saya padam lah yang tu. Cuba tak salah lah. Tapi saya tak mahu tak pernah tengok sangat lah. Buat CH3COOH. Carboxylic acid. C double bond O, OH. Dia punya ni octet ni dia ada lone pair ni ada 2, 4, 6, 8. Ni lone pair ni ada 2, 4, 6, 8. Kita nak. Dia ada single bond. O yang ni, OH ni single bond 2. Yang ni C double bond O. Carboxylic acid. Kalau kita nak buat skeletal. Okay. CH3. C double bond O. Satu lebih Dia satu lebih. Kalau saya buat ni jadi 1, 2, 3. Ni 1, 2 saja. Satu. Nak ke bawah. Double bond O. OH. Kita bagi bengkok sikit. Sorry.
double bond O, OH. Ni CH3, ni ada C, double bond O, OH. Skeletal. Skeletal, yang ada functional group tu kita letaklah. Boleh tak? Boleh, madam. Ya, Alhamdulillah. Yang boleh seronok lah. Okey. Jadi, nanti kita tengok tutorial lah. Kok ada lagi contoh-contoh lagi, kita boleh buat lagi. Kita sambungkan lagi. Okey, kita tengok organic compound ni. Dia ada macam-macam organic compound kan. Jadi, dia ada active site dia tu, kita panggil functional group. Jadi organic compound kita boleh classify according to dia punya functional group. Organic compounds are classified according to functional group. Maksudnya dia nak panggil alkohol ke, nak panggil alkene ke, itu berdasarkan functional group dia lah. Functional group is an atom or group of atoms in organic molecule which characterize the molecule and enable it to react in specific ways. Which determine its chemical properties. Functional group tu adalah atom atau group of atom, nanti kamu tengok kemudian, di mana mencirikan bahan kimia tersebut menyebabkan dia bertindak balas dengan tertentu lah, yang menyebabkan sifat kimianya macam mana, tindak balas kimia dia macam mana. Berdasarkan functional group tu dia ada jenis-jenis tindak balas. Dia ada tindak balas macam mana ke berdasarkan functional group. Jadi itu yang mencirikan organic compound tu berdasarkan functional group dia, sebab dia bertindak balas dia berdasarkan functional group tu. Jadi ciri kimia bahan organik berdasarkan jenis functional group yang ada bagi organic compound tu. Okay, why functional group are important? Is a basic by which organic compound are divided. Secara kita nak kelaskan organic compound tu dalam kelas apa-apa. Are divided into classes, homologous series atau families. Kita nak panggil dia alcohol, alkene, saya katakan tadi lah. Kita nak kelaskan organic compound tu, kita tengok berdasarkan functional group tu, kita boleh kata kelas dia dalam dia family apa. The basic for naming organic compound, kita nak namakan organic compound berdasarkan dia ada functional group apa, dia ada OH, kita panggil alkohol, dia ada carbon-carbon double bond, dia panggil alkene, dia ada cara-cara kita nak namakan. Berdasarkan functional group itu. A particular functional group may always undergo similar type of chemical reaction. Functional group yang sama, tindak balas dia sama. Walaupun karbon dia tak sama, tapi functional group dia sama, tindak balas dia sama. Misalnya kalau kata propene, carbon-carbon double bond, 3 karbon dia ada carbon-carbon double bond, alkene, propene dengan pentene, 5 karbon ada carbon-carbon double bond, jadi tindak balas dia sama. Propene dengan pentene dia boleh tindak balas secara sama. Dia boleh tindak balas dengan bromine. Misalnya. Okay. Kita belajar bukan kita belajar setiap satu tu, kita belajar basic je. Kita letak dia alkene, dia boleh tindak balas macam ni. Dia beradik dia yang lain semua sama tindak balas dia. Jadi tak adalah sangat. Dia sebab dia sama saja. Dalam family tu tindak balas dia sama. Sebab dia ada functional group yang macam mana. Jadi functional group ni banyak sikit lah. Tapi sebenarnya kalau you boleh ulang, tengok selalu, ulang-ulang. Jadi kamu boleh ingat table ni, bagi senang ingat ni kamu salin balik, kita ada berapa table. Kena hafal functional group ni. 1, 2, 3 je. Nak kena ingat ni Nak kena ingat family dia apa, molecular series tu family dia apa lah. Family dia, kelas dia apa. Ni family alkene ke? Sebab apa?
Sebab dia ada macam mana. Apa nama functional group dia? Okay, kalau dia tunjuk macam mana atom yang macam mana. Ni, kan tadi functional group adalah atom atau group of atom which characterize the molecule kan. Jadi ini dia Kalau alkane sebab dia ada carbon-carbon single bond, carbon hydrogen single bond, jadi dia tak ada functional group. Saya tulis itu functional group dia none. Tak ada. Family alkane, misalnya kat sini saya tulis propane, CH3, CH2, CH3. Dia tak ada carbon-carbon double bond ke triple bond, tak ada. Dia ada carbon-carbon single bond je, CH3. Ni dia tak ada functional group Saya bukakan sikit ni kot condense tak nampak. Dia carbon, hydrogen saja. CH3. Dia ada carbon single bond saja, tak ada functional group. Kalau carbon, hydrogen single bond, carbon double single bond carbon, itu maksudnya tak ada functional group Alkane adalah saturated, tepu, no functional group. Dalam amali kamu belajar minggu ni saturated, alkane. Okay. Alkene, family alkene, dia ada, kita nampak ada macam ni, dia tulis macam ni, C double bond C. Atau kalau dia buat skeletal, dia tak tunjuk C tu kan, jadi dia buat macam double bond ni. Maksudnya C double bond C tadi. Ni dia ada alkene lah. Dia ada carbon-carbon double bond, functional group dia. Jadi nama functional group kita kena tulis carbon-carbon double bond. Jangan tulis double bond saja Kena tulis carbon-carbon double bond. Dekat nota tadi tak tulis kan. Mungkin nak ringkas ke. It's understood lah. Tapi sekarang kat sini kalau diminta tulis nama functional group, kamu kena tulis lagi clear. Carbon-carbon double bond. Yang kedua tulis sejam. Kalau alkyne, family alkyne, kalau bahasa Malaysia ni alkuna lah. Carbon-carbon triple bond. Ni carbon, dia triple bond ni. 1, 2, 3. Okay. Ni carbon-carbon triple bond. Kalau kita nak kena circle tunjukkan, you buat circle macam tu lah. Dia ada carbon-carbon triple bond. Okay, aromatic atau arene, family aromatic atau arene, dia ada benzene ring. Dia ring macam ni. Benzene ring ni, kalau kata satu benzene ring ni maksudnya C6H6. Nampak? Bosan sikit lah, kena cakap banyak sikit. Organik memang baca banyak sikit C6H6. Benzene. Dia ada benzene ring. C6 ni tahu Kita pun saya expandkan dia. You boleh buat, nak buat dia nak bucu naik kuat ni ke, atau you nak buat straight sini ke pun boleh. Sama saja. Asalkan dia gelang 6. Tengok saya buat ni. Sekejap. Tak puas hati kata nanti saya bilang. Cikkan sikit lah pen dia. Madam. Kenapa yang tu dia bulat dalam tu? Tu nak habak Baku nak habak. Boleh. Dia ada habak Saya tunjuk dulu. Ayah saya tunjuk ada macam ni, macam double bond. Nak buat double bond kat sini, tapi dia selafly. Selafly Boleh nampak lah. Dia ada hydrogen ni. Ni saya tunjuk expanded. Yang saya tunjuk ni expanded structure of benzene ring. Dia ada C6H6. C6H6 C6 C6H6. Dia ada double bond, single bond, double bond, single bond. Ni sinilah ni. Ni C ni dia ada H ni.
Jadi C6H6 semua ni. Okey. You boleh buat macam ni, tunjukkan macam dia ada double bond. Double bond. Kita selang-seli, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond. Rasakan sendiri nak tunjukkan kat mana pun, tapi mesti selang-seli. Itu maksudnya benzin. Atau kamu nak lukis dia punya, ini dia panggil hybrid resonance dia. Sebabnya dia punya double bond ni, dia bukan structure ni, sebenarnya dia bukan hard dia pada dekat macam ni. Double bond dia macam ni. Double bond ni boleh juga duduk kat sebelah sini. Kita boleh lukis ni, lepas tu single bond balik, ini double bond. Maksudnya elektron ni dia tak setempat. Dia boleh berpindah-pindah elektron pi dia tu. Elektron tu delocalize. Jadi itu sifat aromatik. Yang elektron tu delocalize, jadi kita boleh buat macam ada bulat macam tu. Maksudnya elektron tu duduk tak setempat. Elektron pi dia ni delocalize. Dia tak setempat. Elektron pi dia delocalize. Dia tak setempat. Nanti kita belajar dalam aromatik. Jadi kita boleh lukis benzin tu dua cara. You nak lukis dalam bentuk, kita jarang lukis skeletal structure, kita jarang buat expanded lah. Tapi kalau diminta buat expanded, kena buat lah. Tapi bila kata lain-lain structure kita nak buat tu, bila you dah pandai dah, you tak buat dah expanded ni, dia besar sangat. Nampak agak kan. Jadi kalau gelang tu lebih baik kita prefer buat dalam bentuk skeletal. Mudah. Sama ada you nak tunjukkan ada macam ada pelatan kat tengah, ataupun you nak buat selang-seli double single tu. Itu maksudnya ada benzene ring. Ini contoh dia ni. Ada dua benzene ring kat sini. Itu maksudnya family aromatic. Ciri dia ada functional group benzene ring. Kita buat contoh. Aku cerita kenapa macam ni tak tengok Okay, kalau ada OH group, dia OH group, functional group tu nama dia hydroxyl. Hydroxyl. Ni ada OH group lah. C ni ada OH group. Hydroxyl. Dia adalah family alkohol. Ethanol, pentanol. Ini cyclohexanol. Gelang alkohol. Alkohol yang ada gelang. Phenol pula pun all juga, tapi phenol, all. Phenol ni family dia, kalau kata kamu nampak ada OH group tu attach terus pada benzene ring. Kalau dia tak attach terus pada benzene ring, dia tak panggil phenol, dia panggil alkohol. Misalnya saya lukis kat sini. Kalau contoh lain kalau you ada benzene ring juga, tapi OH tu tak duduk dekat benzene ring tu. Dia duduk kat carbon dulu, baru ada carbon katakan H2 OH. Jadi OH bukan pada gelang benzin. OH duduk kat satu carbon dulu. Lepas tu baru carbon tu attach family. Jadi ini bukan phenol. Ini adalah family alkohol. Sebab dia ada OH group. Cuma sini kita boleh kata dia ada functional group dia ada dua lah. Ada benzin, ada alkohol, ada OH, hydroxyl dan ada benzin. Tapi dia bukan phenol. Phenol tu kalau OH attach terus pada benzene ring dan family tu family phenol. Dia ada dua functional group di sini, dia ada benzene ring dan ada OH group tu hydroxyl. OH kita panggil hydroxyl functional group nama. Soalan selalu tanya apa nama functional group. Dia kena tahu lah OH dia panggil hydroxyl. Lagi family haloalkane. Halo tu untuk halogen. Chlorine, bromine, iodine. Dia ada alkane, lepas tu ada halogen kat dia. Misalnya ini, dia ada karbon, lepas tu ada halogen. Bromo, ethane ni. Jadi itu family haloalkane. Ada halogen, chlorine, bromine, iodine, haloalkane. Ether kalau C single bond OC
Hari saya rasa macam duduk kat kamar halus. Saya buka tingkap, angin sejuk masuk. Kat kamar halus. Saya buka tingkap tak kat bilik. Angin sejuk lah ni. Tak payah pakai aircon. Sejuk lah. Dia ada long pair ni, ada dua kat sini. Okay, kode octet lah. Jadi kamu ingat dia kalau C single bond dengan O, single bond dengan C itu ether. C single bond dengan O, single bond dengan C, ether, alkohol C. Functional group nama alkohol C tu maksudnya family ether. Jadi C single bond O, C. Aldehyde, C double bond OH. Functional group nama carbonyl. C double bond OH. Kalau kita condense, kalau nak condensekan dia, kita kena tulis dia CHO. Tak boleh tulis OH. OH tu alkohol. Nah, condense dia C yang ujung ni, C yang ini ni, jadi CHO. Itu maksudnya aldehyde. Faham dah lah kalau kata CHO tu maksudnya C double bond OH. Bukan COH. Sebab kalau you buat COH, C single bond OH, kan? Dia tak cukup ikatan je. Kalau buat C double bond OH, baru cukup 1, 2, 3, 4. Ni tak cukup tadi, 1, 2 je. Ya. Jadi aldehyde tu kena tulis C double bond OH tu CHO. Jangan tulis C. Kalau COH tu salah. Untuk aldehyde kita tulis CHO. Bukan COH. OH alkohol. Mana saya nak tulis, nak bagi nampak dekat sini. Aldehyde. Kalau you nampak dia ciri dia ada CHO. Macam tu dah. Okey, adik-beradik dengan dia adalah keton, aldehyde keton sama juga. Functional group nama carbonyl, C double bond O. Carbonyl tu sebab dia ada C double bond O Tapi beza aldehyde dengan keton, aldehyde dia ada H. Kalau keton dia C dengan C ujung ni. Dia dapat C dengan C. C double bond O, C dengan C. Kalau tadi aldehyde tu C double bond O, tapi satu sebelah C, satu sebelah lagi H. Aldehyde ni dia kena duduk di hujung lah. C double bond O, H hujung. C double bond O, C, C ni duduk kat mana-mana. Boleh tengah. Okay. R ni maksudnya carbon. Jadi dia C, apa nak beza dengan yang atas ni Kalau COC mungkin bermaksud ether, mungkin bermaksud keton, tapi you kena tengoklah. Macam mana nak buat ni? Ini C double bond O C double bond. Hari ni kita buat C double bond O. Macam tu boleh. C, macam tu. Yang ni tadi COC. Beza sikit C double bond O, C sini. Ini COC. Okey, functional group dua-dua ni sama carbonyl sebab ada C double bond O tu. Carboxylic acid, C double bond O, OH. Ataupun kalau nak tulis condense tu COOH. Maksudnya carboxylic acid. Nama dia carboxyl. Okey, carboxylic acid, functional group nama carboxyl. Ingat carboxyl. CARBOXYL. Ini carbonyl. Tadi ni aldehyde keton carbonyl. Ini propanyl acid. CH3, CH2, COOH. Jadi COOH tu maksudnya C double bond O, O single bond H. Okey, ini susah sikit lah.
banyak ni. Ester adik-beradik dengan carboxylic acid ni, adik-beradik dia. Kalau carboxylic acid dia C double bond O, OH kan. Ini dia OR. C double bond O tapi OR. Jadi carbon, R ni carbon. Nak 2 carbon ke 3 carbon ke, gelang ke tak gelang ke. Ni. Kalau carboxylic acid tadi C double bond O, O single bond H. Lain dia H ni. Ini dia C. Itu ester, yang berwarna-warni ester. Esen. Carboalkoxy, dia panggil functional group carboalkoxy. Beza ester carboalkoxy. Kalau ether alkoxy, tengok take note ether, ester yang wangi tu dia adalah adik-beradik dengan carboxylic acid, maksudnya dia C double bond O. OH dia tu dah diganti dengan OR. Ester tu adik-beradik dengan carboxylic acid. Dia mai daripada carboxylic acid. Dia adalah derivative of carboxylic acid. Nak produce dia kena guna carboxylic acid. Acid chloride pun adik-beradik dengan carboxylic acid. Nak sintesis dia kena guna carboxylic acid. Maksudnya instead of OH dia ganti dengan Cl. Jadi adik-beradik dengan carboxylic acid lah. C double bond O Cl. Acid chloride atau acid chloride pun boleh. Acid bromide tak ada, acid chloride je ada. Br tak ada kat sini. Chloride saja. Okey. Dia ni nama dia ada oil chloride. Nama ini propanol NOYL. Ingat lah. Propanol chloride. Itu maksudnya acid chloride. Chloride kan, lihat tulisan. Okay, anhydride apa dia beradik dengan carboxylic acid. Instead of C double bond O, OH tu dia OC double bond O. Dia 2 carboxylic acid cantum tengah-tengah. Nak dapatkan dia tu dia guna carboxylic acid cantum 2. Ada oxygen bridge kat tengah-tengah ni. Dia asal ni 2 bahagian carboxylic acid. Jadi dia panggil anhydride. Kalau kamu tengok sini, C double bond O yang kat sini O, C double bond O, C. Dia nampak macam ni dia adalah anhydride. Dia balik carboxylic acid. Amide ni pun ada balik dengan carboxylic acid juga. Asal C double bond O, OH tapi dia bubuh N kat sini. Ini C double bond O, N. Okay. Kalau nampak C double bond O, N itu adalah amide. N ni sama ada H2 ke R22 ni ke atau R1H1 ke. Dia ada kelas-kelas of amide. Okay. Semuanya tu mempunyai functional group carboxamide nama dia. Kalau nampak C double bond O, N. N tu attach pada C yang double bond O. Tu adik-beradik carboxylic acid. Dia amide. Jadi semua ni ada adik-beradik carboxylic acid daripada atas. Dia ada C double bond O, C double bond O tu adik-beradik carboxylic acid dari tadi kan. Adik-beradik carboxylic acid, derivative carboxylic acid adalah ester, acid chloride, anhydride, amide. Tengok amine dia berbeza. Kalau amide tadi ada C double bond O, N. N tu tangan dia kena 3 N tangan 3 dia ada lompat. Dia otak 2, 4, 6, 8. Sama ada kan. Kalau sini dah C double bond O. Sama ada H ada 2 atau C ada 2 kat sini C atau 1 C 1 H. Jadi N tu tangan dia 3. Ada lompat. Jadi kat sini beza amide dengan amine. Amine tak ada C double bond O. Amide yang C double bond O. Adik-beradik yang carboxylic acid tu amide.
Amine C single bond dengan N. N tu ada dua tangan, sama ada dua-dua C, dua-dua H atau satu C, satu H. Cara amine dengan amide ni dia ada kelas-kelas dia lah. Primary, secondary, amine, amide. Jadi kamu nampak kalau C single bond dengan N tu ada dua tangan tu. Maksudnya amine lah. Functional group nama amino. Kena ingat nama functional group. Tahu dia family apa, functional group nama apa. Ciri dia macam mana yang kamu nampak tu untuk kamu circlekan dia. Natural C triple bond dengan N ada lone pair. Functional group nama cyano. Jadi C ni C triple bond dengan N. Itu maksudnya nitrile. Functional group nama cyano. Habis kan? Macam mana? So far so good. Alhamdulillah. Bisa, Lena? Boleh lah. So, madam. Boleh lah. Boleh lah. Boleh, madam. Boleh lah. Tengok ni. Man. Boleh ke tak boleh? Cuba tengok ni. Circle and name functional group. Sudah, saya bagi skeleton. Cuba cari. Mana dia A? Carboxamide. Functional group nama. Ini nama functional group Name functional group. Name functional group. Yang nama dia carboxamide. Family amide. Carboxamide family dia amide. Dia ada ciri dia macam mana? C double bond O N kan? Ini jadi kita circle je dia. Kalau kamu nak circle sikit lagi, nak sini pun boleh, nak sini pun boleh juga. Tapi jarang nak buat besar-besar sangat lah. Asalkan jangan masuk functional group lain lah. Kita buat dekat tu dah. Asalkan ada ciri yang ni C double bond O N. N ni ada 3 tangan ni. Hidrogen ada 2, single bond dengan C satu. Ini A lah. Cantik sikit berwarna pun. Cantik ni. A. Okay, boleh? Itu maksudnya amide. Functional group nama carboxamide okay, jadi nama dia ada kat sini Jadi saya nak tulis kat sini family dia. Dia punya homologous series. Homologous series tu maksudnya family. Homologous series dia adalah, tak payah tulis lah perkataan homologous series tu, tulis amide je Family amide. Bukan amine amide. Family amide. Functional group nama carboxamide. Ditunjukkan dengan C double bond O N. Okay, dia ada H2 kat sini. H ada 2 ke, H ada 1, R ada 1 atau R ada 2. Dia faham tak? Okay, mana dia carboxyl? Carboxyl adalah apa? Tengok dekat table. Carboxyl adalah mana dia? Yang mana? Saya tanya, saya jawab. Bawa amide tu ke madam? Ni yang ni Ni saya tanya, saya jawab ni. C double bond O, OH. Family bagi carboxylic acid. Saya tulis family juga sebab saya nak family tu maksudnya homologous series lah. Sebab kamu kena tahu homologous series. Kamu kena tahu nama functional group. Kamu kena tahu structure yang macam mana. Jadi C double bond O, OH. Dia adalah carboxylic acid. Kalau dia ada C double bond O, OH. Carboxylic acid. Nama functional group carboxyl. B. Alamak. B B. Dia kalau kita nak tahu family,
kalau kita nak tulis family bagi compound tu kan dalam satu structure tu, dia tak boleh campur macam-macam functional group lah, dah tak jadilah carboxylic acid kalau ada functional group macam-macam. Dia kena ada satu je functional group dalam satu structure tu, baru kita boleh panggil family. Bahan compound ni adalah family carboxylic acid. Nah, misalnya kalau kata saya buat CH3, CH2, COOH, maksudnya ini carboxylic acid lah. Sebab dia ada carboxyl group. Family carboxylic acid. Okey, boleh faham tak? Jadi kalau dia ada macam ini semua ni kan, functional group macam-macam ni, dia tak boleh sebenarnya Pak nak tulis ini family, ini adalah carboxylic acid, tak boleh lah. Cuma kalau dia ada functional group macam ni, menunjukkan dia tu ada ciri functional group. Sebab C dan bawah ni dia ada ciri menunjukkan dia adalah family carboxylic acid. Tapi bila ada campur-campur ni kita tak boleh tulis lah patutnya ni. Faham tak maksud saya? Sebab dia ada bercampur-campur functional group, tak boleh lah kata dia ni family carboxylic acid. Tapi saya nak abang kat kamu, kalau kata kamu ada structure yang ada satu je functional group, kita nak panggil family dia apa? Kalau dia ada C double bond OOH tu, maksudnya dia carboxylic acid. Saya harap kamu faham lah. C carbon-carbon double bond. Mana dia? Sebelah carboxylic acid tu ke madam? Yes, betul. Ini kita buat macam tu. Jangan seka dia bertindih-tindih lah dengan yang lain. Okay. C double bond C dekat sini. So ini C. Kalau dia ada C double bond C ni, dia adalah satu alkene lah. Family alkene. Kalau dia ada functional group dia sahajalah carbon-carbon double bond saja dalam satu structure tu, jadi dia family dia alkene. Dia tulis jugalah dia punya functional group, dia punya family dia. Okey. Lagi halogen. Halogen kamu buat masukkan dengan karbon lah masukkan dengan satu karbon. Ini halogen maksudnya. D. Dia kalau ada yang ada halogen, satu structure, dia ada satu halogen atau dua halogen pun tak apa, tapi halogen saja. Jadi dia adalah haloalkane. Family haloalkane. Ciri yang ada halogen ni menunjukkan dia family haloalkane. Okay. Functional group nama halogen. Carbonyl. Carbonyl ada C. Yang ni tadi tak boleh jadi carbonyl lah. Jangan buat dua functional group ada amino dengan carbonyl, salah Amide tu sekali je. Sebelah alkane kan madam? Tapi kenapa saya buat ada dua? Ada dua kali typing error dua kali pula. Ini jadi dia ada satu keton dan C double bond O CC macam ni. Jadi sama ada kamu nak buat macam ni pun boleh atau you nak buat tunjuk ini pun boleh. Sekarang ni kalau saya nak tunjukkan dia punya functional group tu sekali dengan dia punya family. Jadi saya nak tunjuk sekali lah benda ni sebenarnya ciri yang macam ni menunjukkan dia keton lah Sebab C double bond O CC ni adalah carbonyl dan dia adalah keton lah. Kalau ada ciri macam ni dalam satu structure yang tak ada functional group lain, jadi dia adalah satu keton. Sebab dia C dengan C. Kalau ada H tu aldehyde, carbonyl juga, tapi aldehyde. Benzene ring, ni kan nampak benzene ring. Benzene ring iaitu F. Benzene ring. Okey. Ini adalah hydroxyl. Okey.
Jadi kalau ada dua-dua OH dan benzene pada struktur yang melekat, benzene ada OH padanya, kalau kita nak tahu dia punya homologous series dia adalah phenol. Jadi kita hanya boleh kelaskan compound tu kalau dalam satu struktur tu dia ada satu functional group saja nak panggil family dia apa. Caranya tak boleh lah patutnya saya tulis semua functional group ni, homologous series ni. Yang tunjuk ni tak apa nak betul lah sebab dia bercampur-campur ni tak boleh nak panggil family dia benda-benda tu tapi sebab kalau dia ada dalam satu struktur yang itu saja, itu ciri dia menunjukkan dia family apa. Saya harapkan faham lah. Boleh. Okay. Homologous series. Kita tengok dekat mana kita boleh nak tengok sekejap dekat mana saya nak baca UR ni supaya dia ada berapa jam. Sebab saya dah ajar benda-benda UR ni, jadi saya kena buat juga lah UR ni. Kalau tidak dia kita buat je lah kat mana kita boleh habis. Okay. Jadi saya cerita tadi dah homologous series, saya cerita homologous series tu adalah family dia lah family dia. Homologous series is a group of compound with the same functional group. Jadi dalam satu siri family tu functional group dia sama lah. Dan dia punya ahli-ahli dalam family tu homologous series kita panggil homolog. Jadi karakteristik of homolog ni antara member-member dia tu dalam family dia mempunyai general formula yang sama lah. Same general formula. Each member differ from the next by one carbon atau CH2 unit. The physical properties change gradually with increasing number of carbon. Okay. Bertambah bilangan karbon, misalnya physical property misalnya melting point, boiling point dia bertambah secara gradual, perlahan-lahan. Bertambahnya bilangan karbon, boiling point misalnya bertambah secara perlahan-lahan. Compare dengan the next number tu lagi bertambah karbon, boiling point dia bertambah. Okay, similar chemical property sebab functional group dia sama, jadi sifat kimia dia sama, tindak balas dia sama. Can be prepared by the same method juga. Okay. Jadi kita contohnya kat sini, saya ambil yang mudah iaitu family bagi alkene, homologous series of alkene, general formula, formula. General formula dia CnH2n lah kalau alkene yang open chain, bukan gelang. Alkene yang rantai terbuka, bukan gelang, CnH2n. Jadi homologs dia, member-member dalam family tu alkene, kalau dua karbon, nanti alkene satu karbon tak ada, mula dengan dua karbon, ethene, 3 karbon, propene, 4 karbon. Macam ni double bond duduk kat pertama ni kita panggil 1 butene. Kalau double bond duduk kat tengah dia panggil 2 butene. Jadi ini dia punya homologs dia. 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon. Jadi nampak dia punya boiling point, BP ni boiling point. Dan menaik secara perlahan-lahan. Boiling point daripada negatif 104 degree Celsius kepada negatif 47 kepada 0.9 bila bertambahnya bilangan karbon. Functional group yang ada untuk semua homologs ni adalah karbon-karbon double bond. Family yang sama, functional group dia sama, karbon-karbon double bond. Chemical properties iaitu tindak balas dia akan undergo addition reaction, electrophilic addition. Dia boleh tambah sebab dia ada karbon-karbon double bond, ada benda boleh masuk dekat karbon-karbon double bond. Misalnya hydrogenation, tambah hidrogen.
ada alkin jadi alkin. Jadi semuanya nak balas secara addition. Kita pilih addition sebab ada carbon-carbon double bond ni. Jadi semuanya boleh nak balas, contohnya dengan gas hidrogen misalnya. Jadi family yang sama, mempunyai functional group yang sama akan bertindak balas sama. Chemical properties dia, chemical reaction dia sama. Method of preparation pun sama setiap satunya ni nak sediakan. Ethene samalah nak sediakan propene, nak sediakan butane. Iaitu menggunakan dehydration of alcohol. Alkohol kita singkirkan air. Okey, dapatlah alkin tu. Okey. Reaction sama, preparation sama sebab functional group dia sama mulut dia cakap sesuai. Okey, mari kita cuba yang ni pula. Ada masa sikit, latihan sikit. Okay, kita lukis apa yang kita dah faham. Kalau dia family dia, katakan sini alkohol. Formula dia ni, okay, cuba lukiskan 3 alkohol. Alkohol kena ada functional group apa? Dia kena ada OH. Kena ada hydroxyl group. Dia kena ada hydroxyl. Functional group nama hydroxyl. Okay, dia kena ada OH group. Jadi kamu lukiskan semua alkohol. Tapi nak 3 saja. Cuba lukiskan. Berdasarkan formula ni. C6H12O. Jadi kamu cuba buatlah cuba jaya dulu kadang-kadang. Cuba mungkin dia gelang ataupun dia open chain. Saya nak try open chain tengok. Boleh tak dapat formula ni. Molekular formula yang ini molekular formula. Kita sekarang nak lukis structure bagi alkohol. 3 alkohol. Jadi saya nak buat lurus dulu 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, structure tu ada banyak. Kita just nak 3 saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau OH nya tu saya letak di hujung sekali. Okey, ni ada H, ada H. Tengok hydrogen dia lebih ke kurang daripada structure tu. Tengok, kalau kata hydrogennya kurang, dia mungkin gelang. Dapat tak? Kamu boleh ikut saya tak? Boleh tak dapat ni? Jadi H ada berapa? Ni ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lebih. 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hydrogen dia lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi cuba jaya kalau kita buat open chain tak boleh. So cuba buat gelang. Ni cara cuba jaya Kita buat gelang pula. Sekarang saya buat gelang 6. Saya gelang 6. Ada OH. Okey. Jadi saya buat skeletal. Jadi yang saya tak tunjuk sini hidrogen tak. Okey, kita tengok hidrogen ada berapa. Ini hidrogen ada 1, sini ada 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Betul. Boleh? Bulan 6, bulan 5 boleh? Boleh, madam. Boleh. 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 Alhamdulillah. Macam tu boleh. Dia tak ada cakap nak lukis skeletal ke, expanded ke. Jadi kita buatlah. Campur-campur tak apa. Condense. Dia tak cakap. Kalau kata soalan kata lukis
Condensed structure dan kamu guna condensed. Scatter structure, scatter. Tapi ini tak cakap campur-campur tak apa. Asalkan cukup karbon, hidrogen dan oksigen. Kalau gelang kita buat skeleton eloknya. Dan yang ni tadi kalau saya buat 5, saya letak OH kat sini, saya letak CH3 kat sini, ataupun CH3 kat sini ke sini. Dan structure ni tak sama dengan structure ni. Tengok sebutkan yang ni OH pada satu karbon tingkat pada gelang. Yang ni sini dia ada OH kat gelang tu, lepas tu ada CH3. Lain lah. Yang kita lukis ni adalah isomers dia panggil, nanti kita akan belajar. Sebab berdasarkan satu molecular formula, kita boleh dapat structure yang macam-macam. Itu dia panggil isomers. Dia panggil isomers. Nanti kita akan belajar isomers. Jadi sekarang ni saya sebenarnya nak kamu lukis structure, belajar lukis structure. Kamu faham functional group. Homologous series ni yang ini, mungkin functional group ada apa. Karbon ni pula, karbon ni ada apa? Jadi alkohol dia ada OH kan. Karbonil ada apa pula? Karbonil dia ada C double bond O Okay, nak buat dia tak cakap aldehyde ketone kan? Nak buat aldehyde boleh, nak buat ketone boleh. Kalau jadi kamu kena fikirkan jugalah gelang dengan open chain. Nak buat gelang kan, nak buat open chain. Okay, sekarang saya buat open chain 4 carbon. Saya buat double bond duduk di hujung, maksudnya dia ada H aldehyde. So H ada 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ni 3 lah, 3, 1, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, you boleh buat aldehyde. 1 dah. Okay, saya buat ketone juga boleh. 4 carbon. CH3. CH2. 2, 3, 4 kan macam tu 1, 2, 3, 4 CH3. CH3, CH2, C double bond O, CH3. Okay. Kemudian saya boleh buat satu lagi aldehyde. Ketone dah tak boleh buat dah. C double bond O duduk di macam nombor 3 atau duduk di depan. Yang satu lagi kalau saya buat ketone macam ni, sama saja maksudnya. Kalau saya buat double bond O kat sini, sama macam atas juga. Butanon nama dia ni. Ini kita buat numbering kat sini, ini kita buat numbering kat sini. Jadi sama saja. Kadang-kadang tu jangan ingat you lukis benda yang lain. Sebenarnya benda tu sama. Satu lagi ialah aldehyde juga you boleh buat. Instead you buat lurus 3 ni, kita buat cabang kat dia. Maksudnya C double bond OH. Kita boleh buat C kat sini, C sini, C sini. Yang tadi lurus 3. Ni dah terkedudukan sini. CH3. Nampak tak tu? Okay. 1, 2, 3, 4. Jangan lebih hidrogen, jangan lebih joining. Make sure joining betul-betul. Kalau carbon join betul. Jangan carbon duduk tengah-tengah antara carbon dengan hidrogen ni atau carbon dengan hidrogen. Joining kena betul. Bilangan hidrogen, carbon tu bagi betul. Okay. Okay, alkene. Dia ada carbon-carbon double bond C4. Boleh tak? C4H8. 4 double bond. H2. 2, 3, 4 kan? H ada 1. H2. Cukup dah hidrogen dia. Ni kalau cuba jaya bagi cukup lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Betul lah.
Okey, jadi 4 karbon double bond duduk di hujung atau double bond duduk di tengah. Benda lain-lain lah. H3, H, H, H3. Okey. Atau nak buat 3 karbon. 3 karbon berarti ada branch. 3 karbon double bond ada branch. Satu, dua. Kau boleh nampak okey tak saya ni? Clear tak saya tulis? Baca tak? Nampak, madam. Boleh. Sambil-sambil you tulis kan? Kamu tulis juga kan? Ya, tulis, madam. Bagus. CH2. You check lah. 1, 2, 3. Tak cukup. 2. H ada 2 ni. CH2. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 1, 4. Faham tak kita kira apa ni? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ni. Ada dengar dah Apa lagi yang ada kat bawah dia? Haloalkane dia ada halogen dah. Tak lagi dah. Dia cakap ni. So nak letak ni. Masa ada lagi. Habis yang tadi. Tak lagi tu tinggal-tinggal. You atau buat. Ni ada lagi ni. Haloalkane ada halogen dia ada Br. 5 karbon. Ada gelang ke tak ada gelang ni? Cuba jaya lah. Ada gelang tak? 5 kalau Br di hujung. Ni H ada 2. 2, 3, 4. Ni 2 dah. H ada 2. H ada 2. 2, 3, 4. H ada 2. H ada 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. So buat pula 4 karbon ke. Ataupun Br duduk kat tempat lain pun boleh juga. Ataupun buat 4 karbon. So tadi ada branch. CH3. So tadi CH2 Br. 1, 2, 3. H ada 1. 1, 2. H ada 2. 1. H ada 3. Itu boleh. Cukup hidrogen dia tau Dan joining dia tu karbon-karbon bagi betul joining dia. Jangan duduk tengah-tengah ni salah. You all pergi lukis. Kalau you lukis macam ni kalau kamu buat macam tu kena ketuk tangan. Join dekat hidrogen. Join dekat tengah-tengah. Salah. Join betul-betul dekat karbon dengan karbon. Okay. Kalau yang tepi-tepi ni tak apalah ni yang branch ni. Nak buat satu lagi ke? Ataupun saya buat yang lurus juga. Tapi you completekan dengan hidrogen lah. Saya buat tunjuk Br jadi duduk situ. H3, CH2, CH, CH2, CH3. Okay, amine pula. Seronok ni amine. Semua tinggal ni amine Amine dia ada amino. C single bond dengan N. Amine dia ada C single bond dengan N. N tu macam tu. Okay, jadi kalau kita nak buat lurus 4 karbon. Lepas tu ada N di hujung macam tu. N tu kena single bond dengan H lah. H ada 2. H ada 2. H ada 2. H lebih tak? Aku juga takut gelang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Okay, sekarang ni pada N ni saya nak buat ada C. Yang ni satu. Ini primary amine dia ada R dia ada satu je. Sekarang saya nak buat R ada lagi pada N tu. Sebenarnya ada C kat sini juga.
Jadi N tu terikat dengan 2 C. So saya ambil satu C hujung ni, pergi letak atas sana. So tinggal 3 ni hidrogen. Tinggal 3 lah. Asal ada 4 kan. So H2, H2, H3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The different classes of amine. Primary amine, secondary amine, sebab pada N tu ada 2 carbon. Atau nak tertiary amine pun boleh. Pada N tu 3C. C, semua total dia ada 4 kan? Satu carbon, so satu lagi C. Ini tertiary amine. Okay. Jadi different amine lah. Okay, last one yang ini. Tak sempat buat tutorial. Tutorial you all buat. Masukkan dalam, saya akan letakkan template. Apa ni? Upload pada GC ni. Saya akan buat tapak untuk you hantar tutorial. Soalan dalam ni pun dah macam lebih kurang tutorial dia. Tak apalah buat juga tutorial tu. Draw a structural formula and complete the table below. Draw a structural formula. Okey, dia suruh lukis satu je structural formula. Ruang dia sempit ni. Bagi satu molecular formula, lukis satu structural formula yang ada functional group apa, plus dia tu apa dia. Tunjukkan contoh. Okey, C6H10. Kalau nak tunjuk ada functional group, kita boleh buat alkin dia tak? 6 kali 2. Kita buat gelang alkin dari sini. Gelang 6. Ada double bond. So maksudnya ni 2 1 1 1 1 2 4 6 8 10. Jadi functional group dia carbon-carbon double bond. Family dia alkene. Saya buat ni cyclohexene. Kalau amali kamu ada cyclohexene. Nah, daripada C6H10 kita boleh lukis satu structure yang ada carbon-carbon double bond. C6H10. 6 1 2 3 4 5 6. H ada 10 ni. 2 4 6 8 9 10. Kamu nak lukis cyclobutin pun boleh. Tapi ada satu metal ke apa asalkan dia ada carbon-carbon double bond. Alkene. C4H8O. Kita cuba jaya lah kita nak buat alkohol. O ada satu. You nak buat alkohol ke? You nak buat ether ke? You nak buat aldehyde ke? You nak buat ketone ke? Kita cuba tengok yang mana boleh. Mungkin ada beberapa answer tapi tunjukkan satu cukup. Buat saja Kalau 4 carbon, kalau saya buat aldehyde, tapi kena fikirkan gelang dengan open chain 2, 4, 5, 6, 7, 8 boleh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kalau kamu nak buat ketone, homologous series dia akan jadi ketone lah. Okay, ni homologous series dia adalah aldehyde. Okay, kamu buat ketone pun boleh. Kalau you buat ketone, dia akan jadi 4 carbon double bond ni. Ketone dengan aldehyde, dia mempunyai molecular formula yang sama.
Kalau you buat keton, CH3, C double bond O, CH2, CH3 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nak buat keton pun boleh, nak buat aldehyde pun boleh. Tapi kalau buat keton, kat sini you kena tulis keton lah, bukan aldehyde lah. Dari sini saya nak buat aldehyde. Aldehyde. Jadi dia adalah carbonyl. Aldehyde dengan kes kita adalah carbonyl. Jadi maksudnya dia ada beberapa jawapan lah. Kita bagi je satu mana-mana saksi yang sesuai. C4H10O buat apa? Alkohol lah. Tadi kalau carbonyl ni dia hidrogen dia kurang sikit. Alkohol hidrogen dia lebih. Try tengok tu tak 4 karbon alkohol. Alkohol OH. CH2 2, 3, 4. H2 H3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia adalah functional group, nama dia hydroxyl. Dia adalah alkohol. Okay. Oh, ada dua, mungkin ester, mungkin carboxylic acid. Ester dengan carboxylic acid mempunyai molekul formula yang sama. Kalau saya buat carboxylic acid, 4 karbon. Carboxylic acid dia ada OH. C double bond O, OH. So CH2, CH2, CH3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Functional group adalah carboxyl. Carboxylic acid. Okay. Ini okey, ada N ni amine lah, bukan amide. Amide dia ada C double bond ON. Ini amine. Amine C single bond dengan N. Okey, kalau 5 karbon, saya harap ini bukan gelang lah. So, kalau saya buat ini 8 karbon, saya jadi dia H2, H3, H2, H3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, bukan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mungkin gelang. Gelang, kalau gelang 5. NH2. Ini hidrogen 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Okay. So, amino nama functional group. C single bond dengan N. Dia adalah amine. Okay, boleh? Sudah habis dah. Jadi kamu belajar tadi, apa yang kamu belajar ni adalah functional group, apa, homologous seriesnya apa. Jadi functional group tu dia ada functional group, macam mana structure dia macam mana. Okay ya. Jadi kamu cuba buat tutorial dulu nak. Kita ada lagi 1 jam, insyaAllah. Dan kalau ada Jumaat ni, kalau saya boleh dapat lagi 1 jam, kita boleh sambung lagi, kita cuba buat bagi faham sikit kalau yang rasa tak faham. Okay. Organik macam tu lah banyak sikit. Okay.